الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ناصرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berbahagia pengurusi Barisan Jawatan Kuasa Masjid, pimpinan masyarakat, para asatizah, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Nikmat sihat tubuh badan, nikmat keafiatan. Pada malam ni sama-sama kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dapat terus mengimarahkan rumah Allah. Mudah-mudahan salat kita dan doa kita yang kita aminkan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga pada malam ni kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ruang waktu untuk sama-sama kita terus berada dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid ini turut diganjari dengan pahala i'tikaf. Dan insya-Allah masa yang ada ini kita manfaatkan untuk kita sama-sama tingkatkan pengetahuan berkaitan tentang ilmu agama, tingkatkan kefahaman, seterusnya penghayatan kita kepada agama yang kita cintai. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari, apa yang kita faham dengan ilmu yang telah pun pernah kita belajar. Hadirin hadirat jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita akan kongsikan beberapa kata para hukama, para cendekiawan Islam. Juga kita kongsikan dengan tambahan sokongan daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang apa yang disebutkan oleh para cendekiawan Islam. Pada malam ni kita akan kongsikan kata-kata daripada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak merupakan cucu Al-Qadhi Nuh Al-Marwazi. Jadi dia ni salah seorang tokoh ahli sufi yang sangat terkenal. Antara lain yang dia perkatakan ialah man shalla kulla yawmin 12 raka'atan faqad adda haqqas salah wa man shama min kulli shahrin 3 ayamin faqad adda haqqas siyam wa man qara'a kulla yawmin 100 ayah faqad adda haqqas qira'ah wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad adda haqqas sadaqah. Maknanya, siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat setiap hari, maka ia telah memenuhi hak salat. Siapa yang telah berpuasa 3 hari setiap bulan, maka dia telah memenuhi hak puasa. Siapa yang telah baca 100 ayat setiap hari, maka ia telah memenuhi hak bacaan. Dan siapa yang telah bersedekah 1 dirham setiap Jumaat, maka dia telah memenuhi hak sedekah. Jadi ini kata-kata Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak ini diceritakan ketika mana maut menghampiri beliau, dia berkata kepada bekas hamba sahayanya yang bernama Nasar. Dia kata, letakkan kepalaku di atas tanah. Ketika mana dia nak mati, dia bagi tahu kepada hamba dia, letakkan kepalaku di atas tanah. Lalu Nasar menangis. Dia bertanya, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Nasar menjawab, saya ingat kepada segala kemegahan yang pernah ada padamu.
Namun pada saat kematian ini kamu dalam keadaan fakir dan terasing. Lalu dia berkata, tenanglah kamu, kerana sesungguhnya aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia hidupkan aku dalam keadaan kaya raya dan matikan aku dalam keadaan miskin. Kemudian dia kata kepada hamba dia, bacakan talqin kepadaku, ajarkan aku la ilaha illallah, dan jangan kamu bercakap lagi denganku kecuali apabila aku berkata-kata. Ini cerita dia bagi tahu kepada hamba sahaya dia ketika mana dia nak mati. Dan diriwayatkan bahawa ketika meninggal dunia dia buka dua matanya sambil tersenyum dengan membaca ayat Al-Quran, limisli hadza falyamalil amilun. Untuk kemenangan serupa ini, serupa yang macam dia alami, kenikmatan apabila bertemu dengan Allah seumpama yang dia alami, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Jadi cerita dia, Abdullah bin Mubarak ini seorang ahli sufi yang hidup dalam kekayaan, namun dia berdoa ketika mana dia hidup agar dia mati dalam keadaan yang tak ada apa-apa. Maknanya seluruh hartanya dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan hamba yang telah dia merdekakan menangis. Dulu dia orang yang kaya raya, orang yang berada, orang yang senang. Tiba-tiba waktu dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tak ada apa-apa, terasing. Jadi ini merupakan kehidupan mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para auliaullah. Jadi keadaan mereka bila mana bertemu Allah Subhanahu wa taala, doa mereka agar mereka tak punya harta. Hartanya habis dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan yang miskin pada zahir namun kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Mubarak tadi dia sebut apa yang telah kita nyatakan tadi. Saya ulang balik, barang siapa yang tunaikan salat 12 rakaat setiap hari maka ia telah penuhi hak salat. Siapa yang telah berpuasa 3 hari setiap bulan maka ia telah memenuhi hak puasa. Siapa yang telah baca 100 ayat setiap hari maka ia telah memenuhi hak bacaan. Dan siapa yang telah bersedekah 1 dirham setiap Jumaat maka dia telah memenuhi hak sedekah. Baik, berkaitan tentang solat 12 rakaat, iaitu ni solat qabliyah dan juga solat ba'diyah ataupun dikenali sebagai solat sunat rawatib yang biasa kita laksanakan. Jadi ada yang sunat itu sunat yang dituntut dan sunat yang tak dituntut, sunat muakkad dan sunat ghairu muakkad. Jadi ada yang sebut 12, ada yang ulama sebut 10 yang muakkad, yang dituntut. Malahan kita kadang-kadang kita dah lupa dah mana satu yang dituntut, mana satu yang tak dituntut, kan? Kita dah biasa tunaikan salat sebelum subuh 2 rakaat. Selepas subuh memang tak adalah. Kemudian kita biasa buat sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat. Ada yang buat 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur. Kemudian ada yang buat qabliyah asar, ba'diyah asar tak ada. Kemudian ada yang buat qabliyah maghrib macam kita buat tadi, walaupun ghairu muakkad, sunat sebelum maghrib tidak muakkad namun kita buat, okey je, tak ada masalah. Lagi banyak lagi bagus. Kemudian selepas maghrib pun kita buat 2 rakaat. Kemudian sebelum isyak ada menyatakan tidak muakkad namun kita buat, tak ada masalah. Kemudian selepas isyak kita buat 2 rakaat. Jadi itu antara apa yang kita laksanakan. Jadi
kira-kira tu lebih lah. Lebih daripada 12 rakaat. Kalau kita biasa buat seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Jadi itulah yang digalakkan oleh agama. Cuma dinyatakan di sini 12 rakaat, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat setelah maghrib, serta 2 rakaat selepas isyak. Rahimallahu amran, rahimallahu imra'a salla qabla al-asri arba'an. Allah berkenan melimpahkan rahmat kepada orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ini ada hadis khusus. Walaupun ada ulama yang menyebutkan tidak muakkad, namun ada hadis khusus menyatakan tentang kelebihan. Jadi inilah banyak perbincangan para ulama berkaitan tentang rakaat. Namun kesimpulannya, kita dituntut untuk melaksanakan solat tersebut walaupun tidak muakkad. Cuma nak senang kita ingat, lepas subuh tak ada solat sunat, lepas asar tak ada solat sunat. Jadi yang lain daripada itu adalah sebelum dan selepas. Buatlah mana yang pernah kita belajar 4, kita buat 4. Siapa yang dah biasa buat 2, 2. Baik, jadi ini merupakan amalan tambahan untuk menampung kekurangan yang kepinginan berlaku dalam solat kita. Jadi solat sunat inilah yang akan insya-Allah akan berfungsi untuk menyempurnakan solat kita selain daripada sujud sahwi lah. Sujud sahwi pun dia sempurnakan solat kita yang kurang. Namun lebih daripada itu, solat sunat ini akan tokok tambah segala kekurangan, kecacatan yang mungkin berlaku dalam solat fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian juga kalau kita puasa kemudian ada zakat fitrah. Bagaimana zakat fitrah pun dia menyempurnakan puasa yang telah kita lakukan. Zakat fitrah tu dia penyempurna kepada kekurangan, kecacatan yang mungkin ada dalam ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan. Jadi begitulah peranan amalan-amalan sunat yang digalakkan untuk kita laksanakan bagi menyempurnakan salat fardu ataupun kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada kita. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan solat yang empat sebelum asar tadi dalam 2 kali salam masing-masing 2 rakaat. Maknanya buat 2 rakaat. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh At-Tabarani disebutkan man shalla 4 raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan nar. Barang siapa yang melakukan salat 4 rakaat sebelum salat asar, maka diharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Allah mengharamkan tubuh badannya disentuh oleh api neraka Allah. Jadi ini antara kelebihan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan khusus tentang salat sunat sebelum daripada salat asar itu sebanyak 4 rakaat, walaupun ada ulama mengatakan dia tidak muakkad, namun ada hadis khusus yang menyatakan perkara tersebut. Baik. Syekh Khalil Ar-Rashidi memetik hadis dari Ad-Dimyati dalam Al-Muttajir Ar-Rabih. Dia kata ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 raka'ah tatawu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Ini hadis khusus menceritakan tentang kelebihan mereka yang menunaikan 12 rakaat yang kita sebutkan tadi. 12 rakaat himpunan daripada rakaat-rakaat yang kita laksanakan qabliyah ataupun ba'diyah ataupun sunat rawatib yang kita buat sebelum ataupun selepas solat fardu. Dia kata tiada lain bagi hamba yang melakukan 12 rakaat solat sunat di setiap hari kecuali Allah bangunkan gedung untuknya di syurga. Jadi ini kelebihan yang Allah Subhanahu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam
hadisnya tentang menunaikan solat 12 rakaat pada setiap solat fardu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, iaitu daripada subuh sampailah ke Isyak. Jadi berkaitan tentang hadis tadi, Ibnu Mas'ud menyatakan tidak ada solat siang yang membandingi solat malam selain 4 rakaat sebelum zuhur, dan keutamaannya dibanding solat siang lainnya adalah seperti solat berjamaah dibandingkan dengan solat sendirian. Kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakannya serta melamakan rukuk dan sujudnya. Beliau bersabda, innaha sa'atun tufattahu ataupun innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai fa uhibbu ayyas'ada li fiha amalun salih. Sungguh saat ini adalah saat dibukakan pintu-pintu langit. Oleh sebab itu aku ingin agar amal solehku diangkat pada saat ini. Jadi ini berkaitan tentang semuanya adalah berkaitan tentang gesaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melaksanakan solat sunat rawatib, yang kelebihannya banyak disebut dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya apa yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Baik, seterusnya masih lagi kita mengupas tentang kata-kata Abdullah bin Mubarak. Yang pertama tadi ialah berkaitan tentang siapa yang man shalla kulla yaumin isnata asyarata rakaah faqad adda haqqas salah. Siapa yang melakukan solat 12 rakaat setiap hari, maka ia telah memenuhi hak solat. Dan seterusnya, siapa yang telah berpuasa 3 hari setiap bulan, maka dia telah memenuhi hak puasa. Man sama min kulli syahrin salasata ayyamin fadzaka siyamud dahr. Barang siapa berpuasa 3 hari pada setiap bulan, maka itu adalah sama dengan puasa setahun. Sama dengan puasa setahun. Man sama kulli syahrin salasata ayyamin fadzaka siyamud dahr. Mana satu hari itu menyamai dengan 10. Kalau 3 hari menyamai dengan 30. Puasa 3 hari seolah-olah puasa 30 hari. Kalau puasa setiap bulan 3 hari, seolah-olah puasa setahun. Jadi daripada hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran sebagai penguat bagi hadis tersebut, iaitu ayat yang bermaksud barang siapa melakukan satu amal kebaikan, maka ia akan mendapat pahala 10 kali lipat. Itulah satu menyamai 10. Maka oleh itu puasa 1 hari sama dengan 10 hari. Jadi mafhum hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad kuat dari Abu Zar tentang bila nak laksanakan puasa 3 hari dalam sebulan. Berkaitan tentang perkara ini, Abu Zar meriwayatkan lagi seperti mana di bawah hadis, man kana minkum sha'iman minasy-syahri thalathata ayyamin falyasummi thalatha bayd thalatha bidha. Barang siapa di antara kamu berpuasa pada setiap bulan 3 hari, maka hendaklah ia berpuasa pada 3 hari yang putih. Pada dengar puasa putih? Puasa putih ni puasa bulan purnama. Jadi putih itu melambangkan tentang cahaya putih, cahaya terang benderang pada hari-hari putih, bulan purnama. Jadi kalau bulan purnama ni kita fahamlah. Kalau bulan Islam, bulan purnama 3 hari, biasanya 13, 14 dan 15. 13, 14 dan 15 bulan Islam disebut sebagai hari putih. Dan hari inilah yang Nabi SAW menggalakkan kita berpuasa kerana ada hadis yang menyatakan kepada perkara berikut. Perkara tersebut.
Jadi hari putih dimaksudkan 13, 14 dan 15 pada setiap bulan Qamariyah. Perkara ni berdasarkan kepada satu hadis an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasy-syahri thalathata ayyamin, thalatha asyarata wa arba'ata asyarata wa khamsa asyarata. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kami disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tiap-tiap bulan, yakni setiap tarikh 13, 14 dan 15. Ini hadis oleh Nasa'i dan Tirmizi dalam kitab Subul Salam. Jadi berkaitan tentang penentuan 3 hari ini, terdapat banyak riwayat yang berbeza. Ada yang menjelaskan bahawa 3 hari yang dimaksudkan itu ialah 13, 14 dan 15. Ini adalah pendapat majoriti ulama. Antara lain ialah Umar, Mas'ud, Abu Dzar, Syafi'i, Hanafi, Ahmad, Ishaq. Jadi ini semua berkaitan tentang tarikh. Kata tadi disunatkan puasa 3 hari. Tarikhnya bila? 12, 13 dan 14. Namun begitu boleh saja kita nak laksanakan pada bila-bila waktu yang kita nak. 3 hari setiap bulan. Jadi kalau kita puasa Isnin Khamis, setiap minggu Isnin Khamis tu memang dah tentu dah ada hadis Nabi SAW. Isnin Khamis puasa, mungkin rasa berat. Setiap minggu 2 kali berat. Bagilah setiap bulan ada 3 hari. Tak mampu nak buat hari putih tu, mungkin kita boleh ambil hari yang lain selain daripada hari putih, tapi adalah 3 hari. Tapi kalau ambil yang pandangan 3 hari tadi, memang ada hadis khusus lah, 13, 14 dan 15. Jadi nak buat 3 hari berturut-turut tu mungkin rasa berat, mungkin sukar. Walaupun ia ada hadis Nabi SAW, ianya bergantung kepada kita, tertakluk kepada diri sendiri. Jadi gitulah betapa agama menuntut kita untuk kita berpuasa. Banyak berpuasa dan banyak solat. Agama didik kita untuk kita banyak solat dan banyak puasa, agar kita ni sentiasa hati terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah disebut sebagai pendidikan tarbiyah Islam untuk setiap individu Muslim, agar mereka menjadi orang yang tak lalai, tak leka, tak alpa dalam kehidupan, dan untuk menjadikan seseorang itu hebat, cemerlang, Muslim yang cemerlang. Jadi itulah amalan-amalan yang digalakkan dan diajarkan oleh agama. Jadi pandangan-pandangan yang kita sebutkan tadi, banyak pandangan dalam 3 hari ini, ada dalil masing-masing lah. Jadi apa yang penting, bahawa semua ulama bersepakat tentang adanya perkara sunat berpuasa selama 3 hari untuk setiap bulan. Kerana ianya jika dilakukan secara berterusan, secara istiqamah, akan menyamai puasa sepanjang masa. Jadi seolah-olah kita ni setahun tu berpuasa, walaupun puasa hanya 3 hari dalam sebulan. Tapi kalau dilakukan setiap bulan, maka seumpama kita berpuasa setahun. Allah lipat gandakan 10 kali ganda bagi satu amalan. Macam kita baca Quran lah. Satu huruf digandakan dengan 10. Satu huruf. Kalau kita baca Bismillah, berapa huruf? Campur lagi dengan ayat-ayat yang lain, berapa huruf? Betapa keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gandakan begitu banyak pahala berbanding dengan umat-umat terdahulu. Itu juga kalau kita dapat Lailatul Qadar, seumpama kita beribadat selama 70 tahun. Itu antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat sesuatu amalan itu, gandaan pahalanya berganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan tentang niat, niat saja dalam hati. Lafaz niat, nawaitu sauma ghadin an adai sunnati ayyamil bayd lillahi ta'ala. Sahaja aku
berniat puasa esok hari bagi menunaikan puasa sunat pada hari putih ataupun ayyamul bid. Bid ni maknanya putih. Putih ni menggambarkan kepada bulan penuh. Kerana 13, 14 dan juga 15 adalah bulan penuh. Kita tengok kat luar, bulan nampak bulan mengambang. Baik. Jadi ini berkaitan tentang puasa putih. Selanjutnya, barang siapa telah membaca 100 ayat setiap hari. Kan kata-kata Abdullah bin Mubarak tadi, dia kata, siapa yang baca 100 ayat setiap hari, maka ia telah memenuhi hak bacaan. Jadi beratlah baca 100 ayat ni. 100 ayat banyak. Saya ingat setengah juzuk lebih. Tengok surah. Tengok surah. Jadi mungkin kita tak mampu ni atas kemampuan kita. Atas kemampuan kita, sekurang-kurangnya kita baca Al-Quran pada setiap hari. Walaupun sedikit. Mungkin peringkat permulaan yang tak biasa, baca 2-3 ayat. Yang dia biasa mungkin dah lazim, dah biasa baca semuka. Cuma digandakan pada masa-masa akan datang jadi 2 muka. Mungkin akan datang jadi 3 muka. Dan tak cukup dengan bacaan, kita baca sekali dengan tafsir. Baca dengan makna. Maknanya semakin hari, semakin meningkat usia, maka semakin ada kualiti bacaan. Kuantitinya meningkat dan kualiti bacaan itu ada. Dulu baca tak lancar, sekarang dah lancar. Dulu baca tak tahu makna, sekarang baca tahu makna. Dulu baca tak tadabbur, sekarang baca kita mentadabburi. Kita merasakan bahawa Al-Quran sedang berinteraksi dengan kita. Kita cuba hayati dan kita cuba amalkan ayat yang telah pun kita baca. Jadi kalau dibaca setiap hari, maka sebenarnya kita telah menyempurnakan hak bacaan. Jadi Al-Quran ini untuk kita baca dan juga kita amalkan. Dalam kitab ini disebut setiap orang mukmin yang sejati tentu yakin bahawa membaca Al-Quran itu adalah satu amalan yang sangat mulia. Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin. Sama ada waktu senang ataupun waktu susah. Apatah lagi ditimpa masalah ataupun musibah tentulah kita kena baca. Bahkan kalamullah itu juga merupakan satu penawar. Satu penawar yang paling baik bagi orang yang sedang resah gelisah jiwanya. Jadi antara bentuk zikir adalah baca Al-Quran. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah menyebabkan hati akan tenang. Salah satu cara ingat Allah selain salat, selain zikir dan baca Quran. Baca Quran tu adalah antara bentuk zikir. Dan bila baca Quran, hati akan tenang jika niat untuk hilangkan keresahan. Kalau kita niat untuk pelbagai niat masing-masing. Kita baca dengan niat. Ada orang baca untuk dia beroleh hidayah, petunjuk, untuk dia beroleh ilmu, untuk Allah bukakan pintu hati dia, untuk lembut hati, atas niat masing-masing. Jadi itulah Al-Quran yang merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Untuk kita semua, satu-satunya mukjizat yang dapat disentuh oleh kita. Umat terdahulu, mereka tak dapat nak menjamah ataupun menikmati mukjizat nabi-nabi mereka. Tongkat hanya ada pada Nabi Musa. Dia saja. Orang lain pegang tak jadi apa. Dia saja. Tapi kita dapat melihat, menikmati mukjizat Al-Quran di rumah kita. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya hati itu boleh berkarat sebagaimana besi yang lama kelamaan akan berkarat. Banyak sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa penawarnya?
Rasulullah SAW menjawab, penawarnya adalah dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, maka akan merawat hati yang berpenyakit, hati yang berkarat, hati yang hitam disebabkan oleh dosa. Mula dosa kecil, ditambah, maka bintik-bintik kecil tu akan membesar. Jadi apabila kalau tak dibawa bertaubat, maka akan menyebabkan hati itu hitam terus. Dibimbangi, Allah kuncikan hati. Tidak diberikan hidayah kerana tidak memperdulikan. Allah dah bagi kita katakan lintasan-lintasan yang baik dah untuk dia kembali ke pangkal jalan, tapi dia buat tak peduli, tak apalah. Sikit masa lagi. Lama kelamaan dibimbangi, Allah tutupkan pintu hati, tak terbuka. Jadi oleh kerana itulah maka kita perlukan hidayah dan kita perlukan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan baca Quran kita akan beroleh petunjuk, dan dengan petunjuk itu juga kita kena bermohon agar Allah SWT berikan taufik, kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang telah kita fahami. Itu dinamakan sebagai taufik. Ada orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk, ada kesedaran, tetapi dia tidak dapat taufik, di mana dia tidak berupaya untuk memperbaiki dirinya menjadi orang baik. Jadi orang yang berupaya memperbaiki dirinya menjadi orang yang baik, itu orang yang beroleh taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatannya sedari dengan kehendak Allah dan juga Rasul. Ini riwayat berkaitan tentang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang lelaki yang mengadu bahawa dia rasa resah gelisah. Dia rasa tak tenteram jiwa. Dia rasa fikirannya bercelaru. Kemudian beliau menasihatkannya agar lelaki tersebut datang ke tempat, iaitu yang pertama, bila ada penyakit tadilah, penyakit jiwa tak tenteram, penyakit fikiran bercelaru, penyakit resah gelisah, kata Ibnu Mas'ud, pergi ke 3 tempat. 3 tempat itu ialah pertama, tempat orang baca Quran. Dengan perhati, dengar dan menghayati bacaan yang dibacakan, InsyaAllah hatinya akan tenang. Betapa orang yang dalam keadaan sakit lama, kan, dia kadang-kadang panggil, suruh baca Quran sebelah dia. Sebelum tu mungkin dia tak teringin pun buat begitu, tapi bila dia tiba saat yang sebegitu, dia rasa terapi sangat bila orang baca Quran sebelah dia. Jadi orang yang resah gerisah, rasa tak tenteram jiwa, pergilah majlis-majlis yang dibacakan ayat Al-Quran. Termasuklah majlis kita pada malam ni, majlis yang kita bacakan ayat Al-Quran dan bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis tazkirah. Pertama tadi majlis Al-Quran, halaqah Al-Quran ataupun kelas Al-Quran. Yang keduanya majlis ilmu ataupun tazkirah untuk mengingati hati, untuk mengingatkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati tak tenteram, hati bercelaru, fikiran bercelaru, hati resah gelisah, hadirlah majlis ilmu. Dengan hadir majlis ilmu, kita akan dapat sesuatu. Kita akan diperingatkan. Hati kita akan dijentik untuk kita berubah ataupun meningkatkan amalan, meningkatkan kualiti amalan dan juga kuantiti amalan. Dan seterusnya, nak mengubat hati yang resah tadi adalah pergi ke tempat yang sunyi, tempat yang tenang. Di sana dia boleh bertafakur, dia boleh memikirkan tentang diri dia, menyesal dengan perbuatan silap, dosa-dosa yang lalu, dan seterusnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebut sebagai berkhulwah lah. Berkhulwah ni tak tunggu kita nak pergi gua, tak tunggu kita nak pergi di hutan. Kita boleh saja datang ke masjid, datang ke surau, pergi tempat-tempat yang penjuru-penjuru, sudut-sudut yang terpencil yang kita rasa selesa, ataupun di rumah yang kita sediakan tempat khusus untuk kita duduk seketika, kita rasa tenang, ataupun kita pergi ke mana, kebun kita ke, tempat yang kita rasakan tenang untuk kita bertafakur, untuk kita berzikir. Zikir ni banyak, baca Quran, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka perkara itulah
akan menyebabkan hati yang resah tadi rasa tak resah. Hati yang gelisah akan hilang. Jiwa yang tak tenteram jadi tenteram. Fikiran yang bercelaru jadi elok. Jadi inilah apa yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud. Bila seorang ditimpa perasaan resah, gelisah dan sebagainya. Ubatnya adalah 3. Pergi majlis Quran, pergi majlis tazkirah ataupun ilmu, dan juga pergi berkhulwah. Pergi menyendiri, duduk sorang-sorang tengah malam di rumah ke di mana-mana tempat untuk kita bertafakur. Tafakur ni berfikir. Tentunya berfikir tentang diri kita dengan Allah SWT. Hubungan kita dengan Allah SWT. Mungkin fikirkan tentang salah silap. Fikirkan segala-galanya untuk kita kembali ke pangkal jalan. Dan ditambah dengan zikir-zikir, tambah dengan istighfar dan sebagainya, insya-Allah kita akan beroleh ketenangan. Yakinlah bahawa Allah berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingatkan Allah, zikrullah, maka hati kita akan menjadi tenang. Salah satu daripada nak tenang dengan baca Quran. Jadi dalam potongan kata-kata Abdullah bin Mubarak tadi ialah baca 100 ayat sehari. Mungkin kita rasa berat. Jadi ini terpulang ikut kemampuan kita, tapi kita usahakan untuk baca juga Al-Quran walaupun sedikit. Walaupun sedikit, baca dengan makna sebaik-baiknya. Ya. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus tingkatkan amalan kita agar kita bukan setakat beroleh ridha Allah, malah kita akan dapat tenang duduk dalam dunia. Dalam dunia ni kita nak bahagia. Bila nak bahagia mestilah tenang. Kalau tak tenang macam mana nak bahagia? Dan nak beroleh ketenangan kenalah zikir. Zikir yang paling utama adalah salatlah. Aqimis salata li zikri. Tunaikan salat untuk engkau ingat aku. Nak ingat Allah, kena salat. Salah. Itu zikir wajib lah tu. Dan ditambah dengan baca Quran, tambah dengan zikir biasa dan lain-lain. Jadi inilah kita katakan ajaran Islam atur kehidupan untuk bagi kita ni rasa terubat hidup, terubat dalam kehidupan kita. Sebab dalam kehidupan kita ni banyak, bukan senang nak hidup, nak menghabiskan sakit bagi kehidupan ni bukan senang, cabarannya begitu banyak. Jadi dalam menempuh cabaran ini kita akan rasa runsing, resah, gelisah, tertekan dan sebagainya. Jadi ubat dia, penawar dia adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ini aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.